Negeri Melaka terletak di pantai barat daya semenanjung Malaysia serta bertentangan dengan Sumatera. Ia berkeluasan 1,650 km persegi dan bersempadan Negeri Sembilan dan Johor. Negeri Melaka dikenali sebagai Melaka Negeri Bersejarah. Pada tahun 2008, Melaka diisytiharkan oleh UNESCO sebagai Bandar Warisan Dunia dan juga diisytiharkan sebagai Melaka Maju pada tahun 2010. Sejarah kedatangan Islam ke Melaka bermula apabila para mesuara memeluk Islam pada abad ke-15 dan mengahwini puteri Raja Pasai yang juga memeluk Islam. Sejak menerima Islam, masyarakat Melayu mempunyai bahasa dan kebudayaan sendiri lebih mantap dan unggul daripada zaman sebelumnya. Perkembangan agama Islam di Melaka merupakan peristiwa penting kerana ekoran sejarah itulah sebahagian penduduk Malaysia hari ini menganut ajaran Islam dan diiktiraf sebagai agama rasmi dalam Perlembagaan Malaysia. Kedudukan Melaka dalam Persekutuan Malaysia terdiri daripada 14 negeri. Bandar-bandar utama di negeri Melaka ialah Alor Gajah, Masjid Tanah, Jasin, Merlimau, Tampin dan Air Keroh. Pulau Besar juga adalah salah satu lokasi menarik di negeri Melaka. Pulau Besar ni dia 15k daripada Melaka. Dia kira-kira 168 hektar. Dulu memang orang kata pulau tu ada mistik. Dikatakan pulau tu kalau kelihatan jauh sebagai seorang wanita hamil yang sedang berbaring. Tak kenal maka tak cinta. Itulah rumusan awal yang diungkapkan setelah berkunjung ke Pulau Besar Melaka. Segala persepsi dan kisah yang seringkali didengari tentang pulau ini seperti lenyap begitu sahaja setelah mata ini menyaksikan sendiri keindahan pantainya, khazanah flora dan faunanya serta kesan tinggalan sejarah yang masih terdapat di pulau ini. Ketenangan dan kedamaian yang dapat dirasakan ketika berada di sini adalah nikmat dan keberkatan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ke atas sebuah pulau yang telah banyak berjasa kepada syiar Islam di rantau Nusantara. Pulau Besar dipercayai telah melahirkan ramai pendakwah Islam yang beraliran Sufi. Begitu juga dengan pelajar ilmu persilatan. Sekali-sekala mereka akan kembali ke Pulau Besar untuk berjumpa guru bagi mendalami ilmu persilatan. Keadaan ini membuatkan nama Pulau Besar semakin terkenal dan digelar sebagai Pulau Hajat. Pulau Besar digelar Pulau Hajat kerana terdapat hajat seseorang yang termakbul setelah mereka berdoa di pulau ini. Keadaan ini telah menyebabkan semakin ramai yang ingin mencuba nasib sehingga membawa kepada perlakuan syirik dan khurafat seperti meminta dengan kubur, batu dan orang yang telah mati. Berikutan dengan kepercayaan inilah ia menjadikan Pulau Besar digelar sebagai Pulau Keramat, Pulau Hajat dan Pulau Mistik. Terdapat dua cara untuk para pengunjung melawat ke Pulau Besar ini. Pertama, dengan menaiki feri dengan kosnya RM15 seorang dari jeti Anjung Batu dan jeti Umbai. Para pengunjung juga boleh menaiki bot laju dengan harganya RM15 seorang. Jika pengunjung ingin mendapatkan perkhidmatan bot laju, bayaran bagi bot ialah RM100 untuk perjalanan pergi dan balik. Perjalanan mengambil masa selama 15 minit sejauh 11 km. Di Pulau Besar terdapat makam Sultan Syekh Arifin. Nama sebenarnya Sultanul Arifin ialah Syekh Ismail Abdul Kadir. Beliau adalah keturunan yang ke-18 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nasab keturunan Saidina Hasan radhiyallahu anhu. Beliau juga merupakan cicit kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mempunyai ilmu keagamaan Islam yang tinggi. Di Pulau Besar, ilmunya telah berkembang luas dan beliau mempunyai pengikut yang sangat ramai. Sultanul Arifin telah meninggal dunia pada 17 Rabiul Awal pada tahun 1925 Hijrah ketika beliau berusia 58 tahun. Selain dari beliau, di sini juga termakam antara 41 hingga 43 orang pengikut-pengikut beliau yang lain. Semua makam-makam utama yang terdapat di Pulau Besar dilihat bersaiz panjang dan melebihi ukuran tinggi manusia. Keadaan ini boleh disaksikan pada makam Sultan Arifin, makam Tujuh Beradik, Sharifah Roziah, makam Tok Janggut, makam Tok Putih dan lain-lain. Terdapat sebuah tasik di bahagian belakang makam Sultan Arifin yang digelar Tasik Biawak.
Malangnya, ketika kami tiba di tasik ini, spesies itu tidak pula kelihatan. Menurut kata penduduk tempatan, dahulu memang mudah untuk melihat komodo atau biawak kerana kedudukan tasik itu hanya bersebelahan dengan tempat pembuangan sampah. Di Pulau Besar, terdapat sebuah gua yang dikenali sebagai Gua Yunus. Menurut cerita penduduk tempatan, gua ini dahulunya menjadi tempat tinggal Syekh Yunus. Beliau digambarkan seorang sufi yang suka menyendiri dan hidup terpencil. Menariknya, di puncak Gua Yunus, para pengunjung berpeluang untuk menyaksikan kelibat seekor penyu yang berwarna emas. Penampakan penyu emas ini adalah begitu istimewa kepada seseorang yang bertuah. Pengunjung haruslah bersabar sebelum berpeluang melihat sendiri seekor penyu yang berwarna emas. Kru kami berpeluang untuk menyaksikan penyu emas yang dapat disaksikan melalui puncak Gua Yunus ini. Menurut cerita orang tempatan, perigi ini digelar Perigi Bunian kerana nelayan yang sering berlindung di kawasan ini ketika cuaca buruk sering mendengar suara sekumpulan wanita sedang bersukaria di perigi itu. Oleh kerana kedudukan perigi itu terletak dalam kawasan perkampungan Bunian, maka ia didakwa sebagai perigi yang dikuasai oleh orang Bunian. Ketika dalam kehausan mengembara di sekitar pulau ini, para pengunjung berpeluang untuk merasai air dari perigi Bunian dan tidak dinafikan rasa sejuk, segar dan hilang rasa penat berjalan. Sejak akhir-akhir ini, perigi Bunian begitu popular di kalangan pengunjung Pulau Besar. Kebanyakan yang datang ke perigi ini dikatakan membawa hajat tertentu. Terdapat banyak bungkusan mantra yang dibalut dengan kain kuning telah digantung pada rimbunan pokok di sekeliling kawasan perigi ini. Perbuatan ini dipercayai dilakukan oleh mereka yang beragama Hindu. Tasik Bunian terletak berhampiran dengan pantai Pulau Besar. Selain itu, tiada siapa yang berani untuk mencuba bagi menangkap ikan di kawasan ini. Ia dipercayai kerana kawasan ini adalah milik orang-orang Bunian yang tinggal di sini. Di kawasan Bunian ini terletaknya Istana Bunian. Istana Bunian ini terletak bersebelahan dengan Marina Resort. Menurut ceritanya, sebenarnya terdapat sejumlah 146 buah kampung orang Bunian di kawasan Tasik Bunian ini, tetapi yang ketaranya boleh dilihat di kawasan Marina Resort ini sahaja. Marina Resort sangat cantik dan indah jika dipandang. Permulaannya, Marina Resort dibangunkan untuk pusat pelancongan dan secara tidak langsung menghapuskan kisah mistik atau hurafat yang berada di sekitar Pulau Besar. Hasil cerita dari temu ramah yang dijalankan, suatu ketika Marina Resort masih beroperasi, terdapat sepasang kekasih yang menginap di kawasan Marina Resort ini. Pada suatu hari, mereka bersiasat di tepi pulau dan melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Namun, telah terjadi satu kejadian yang tidak diingini, iaitu kehilangan tanpa jejak, kematian, ketidakketenteraman yang mengganggu pelancong di Marina Resort tersebut. Pulau Besar Melaka seringkali dikaitkan dengan pelbagai legenda dan kisah misteri sehingga para pelancong tidak datang melawat pulau ini. Akibatnya, beberapa buah hotel yang telah dibangunkan untuk menarik pelancong kini tinggal sepi dan terbiar begitu sahaja. Ada juga penduduk tempatan di pulau ini yang mengaitkan nasib yang dialami oleh pengusaha hotel dijadikan sebagai hukuman ke atas mereka yang telah menjadikan pulau ini sebagai pusat peranginan yang selalunya dikaitkan dengan aktiviti yang tidak bermoral seperti berzina, minum arak, berjudi dan sebagainya. Aktiviti syirik dan khurafat di pulau ini dipercayai bermula setelah Melaka ditawan penjajah asing dan juga kematian alim ulama yang tinggal di pulau ini. Akhirnya, tidak ada sesiapa lagi yang tinggal di pulau ini dan menjadi tempat yang tidak bertuan. Selepas itu, mereka yang datang ke pulau ini melakukan perkara mengikut keinginan sendiri, termasuk melakukan amalan syirik dan khurafat di atas tempat sejarah yang terdapat di pulau ini. Menurut kata beberapa penduduk tempatan yang ditemu ramah, aktiviti yang boleh dikategorikan sebagai syirik dan khurafat sudah agak berkurangan di pulau ini kerana tahap kesedaran orang awam semakin baik dan aktiviti penguatkuasaan telah kerap dilakukan oleh pihak Majlis Agama Islam Melaka. Pada waktu ini, majoriti pengunjung ke Pulau Besar adalah berketurunan Muslim Pakistan, India Muslim serta Melayu. Upacara memuja kubur, memuja batu,
Pantai atau mandi bunga biasanya dilakukan oleh golongan yang masih dilihat jahil dengan ajaran Islam yang sebenar. Kemudahan yang terdapat di Pulau Besar ialah surau. Terdapat surau yang disediakan di Pulau Besar Melaka dibangunkan oleh kerajaan negeri yang terletak bersebelahan kawasan makam Sultan Arifin. Kedua ialah pengangkutan. Terdapat van cowboy yang boleh dinaiki dari jeti Pulau Besar ke destinasi yang ingin dituju. Terdapat juga deretan kedai yang berhampiran dengan kawasan makam Sultan Arifin yang menjual nasi campur dan menu lain. Makanan ringan seperti snack, barangan runcit seperti lilin, sabun, ubat nyamuk, minuman botol juga dijual di sini. Kedai ini hanya beroperasi pada siang hari pada hari biasa. Pada ketika ini, terdapat dua jenis penginapan yang terdapat di Pulau Besar. Para pengunjung boleh menginap di Puteri Kurnia Resort yang masih beroperasi dengan baik. Selain itu, para pengunjung juga boleh menyewa kemah kecil yang berharga RM30 semalam atau kemah besar yang berharga RM50 semalam. Selain daripada menjelajah tempat-tempat menarik di Pulau Besar, para pengunjung boleh merancang percutian sama ada berseorangan, bersama keluarga ataupun berkumpulan dengan aktiviti memancing ikan atau mencari ketam dan udang. Ketika air sedang pasang, aktiviti memancing pasti menyeronokkan pada kaki pancing. Manakala ketika air laut sedang surut, anda boleh mencari ketam dan udang yang terdapat banyak di kawasan pantai yang berbatu. Apa yang perlu dibawa hanyalah sebatang kayu, plastik untuk meletakkan udang dan ketam-ketam kecil untuk menyimpannya. Lokasi Pulau Besar ini adalah sesuai untuk melakukan aktiviti beribadah, bermunajat dan membaca Al-Quran serta berzikir di pulau ini memberikan rasa ketenangan jiwa yang cukup menusuk kalbu seorang yang berkelana dan bermusafir. Seterusnya, para pengunjung juga boleh menganjurkan aktiviti ibadah. Anda tidak memerlukan dewan yang berhawa dingin dengan segala kelengkapan moden. Apa yang diperlukan adalah seorang guru agama yang terlatih dan sesuai untuk melakukan aktiviti ibadah. Program seperti tazkirah, menghafal doa, ayat-ayat lazim, gotong royong membersihkan kawasan kubur dan pantai, mengenai sifat-sifat Allah dan sebagainya boleh dilakukan di pulau ini. Terdapat pelbagai inisiatif yang akan dijalankan oleh kerajaan di negeri Melaka bagi membangunkan Pulau Besar ini. Pertama, Pulau Besar bebas cukai. Kerajaan negeri Melaka akan menjenamakan semula Pulau Besar termasuk memohon status penuh sebagai pusat pelancongan bebas seperti Pulau Langkawi dan pulau-pulau yang lain. Selain itu, ia adalah inisiatif untuk menjadikan negeri Melaka sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Menurut penduduk asal Pulau Besar dan pengunjung tetap yang sering mengunjungi Pulau Besar untuk aktiviti keagamaan, mereka berpendapat bahawa Pulau Besar harus terus kekal menjadi pulau yang berasaskan keagamaan dan kerohanian. Pulau Besar adalah sebuah sektor pelancongan yang bersifat kerohanian kerana keramat yang tersimpan di pulau ini cukup besar. Selain dengan nama pulau ini iaitu Pulau Besar, di samping melihat keindahan flora dan faunanya yang cukup membuat pengunjung terkesima merasai kedamaian yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata sepanjang berada di Pulau Besar yang mempunyai keramat ini.